Sains Tingkatan 1, Bab 1.1. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 1, Sains Tingkatan 1, bab 1 iaitu pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Sebelum tu cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu adalah Cikgu Wan Nur Rahsia Wan Muhammad Noor dari SMK Sultan Ismail Kemaman, Terengganu. Jadi cikgu ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar tingkatan 1. So ini adalah bab yang pertama kamu akan belajar di sekolah menengah. Sebenarnya dia adalah lebih kurang sama saja daripada sains tingkatan sains sekolah rendah, cuma dia lebih details lagi, lebih banyak lagi maklumat yang kita akan belajar lepas ni ya. Jadi pastikan kamu ikuti, dan sesuatu yang menarik sebenarnya kita belajar sains ini. Terus kepada bab 1.1, sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Buku teks, boleh rujuk buku teks, muka surat 4 hingga 8 ya. Jadi semua pelajar memang dah ada buku teks. So kita memang rujukan utama kita adalah buku teks. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada buku teks kat tangan pun boleh guna buku teks online kan. So jadi boleh rujuk mana-mana buku teks asalkan kena ada buku teks. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Ya, memang daripada bangun pagi, sampai malam kita tidur, ia melibatkan sains. Makan, pergi sekolah, tidur, bermain. So, sains adalah sebahagian. Memang sains ada dalam kehidupan kita seharian, atau sedar atau tidak sajalah. Yang pertama, apa maksud sains? Kita belajar sains, kena tahulah kalau orang tanya sains tu apa. Sebenarnya sains itu adalah disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen. Eksperimen yang macam mana? Eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Jadi kalau sekarang kita fenomena yang kita alami sekarang adalah fenomena coronavirus. Kan penyakit COVID-19 itu. Kita diserang oleh virus COVID-19. Jadi, so bagaimana kaitan dengan sains? Jadi, sains sebenarnya melibatkan pemerhatian. Kita tengok dulu apa berlaku, bagaimana simptom dia. Bagaimana kesan dia kepada manusia, coronavirus ini. Dan melalui sains, kita akan buat eksperimen untuk menghasilkan vaksin. Eksperimen macam mana dia boleh berjangkit. Sebab tu kita tahu, virus ni boleh berjangkit melalui udara, melalui titisan-titisan air. Sebenarnya itu adalah melibatkan sains ya. So, dia berkaitan dengan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Iaitu yang pertama, maksudnya maksud sains, disiplin ilmu. Berkaitan dengan pemerhatian dan eksperimen. Apa pentingnya sains dalam kehidupan? Kalau kamu tengok dalam buku teks, terdapat 4 kepentingan sains. Sebenarnya banyak sebenarnya, cuma yang di-highlightkan di sini ada 4. Yang pertama, kalau kita tengok, ini bangunan tinggi ni, canggih bangunannya, ia adalah disebabkan oleh kemajuan sains. Yang pertama, menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih. So, kalau tak ada sains, kita tak mampu nak menghasilkan bangunan yang tinggi macam ni. Bangunan yang canggih. Jadi, sebab sesuatu negara itu dikatakan maju bila banyaknya bangunan pencakar langit. Itu adalah maksudnya adanya sains. Yang kedua, apa pentingnya sains? Yang kedua, ni apa ni? Ini adalah satelit kan. Ini adalah satelit. Jadi pentingnya kehidupan sains ini adalah kedua, penciptaan satelit. Penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. So sekarang memanglah ya, semua di hujung jari saja. Nak cari maklumat apa, nak cari buku teks apa, nak belajar apa, nak buat apa, nak masak apa, semua ni di hujung jari. Sebab apa? Sebab adanya penciptaan satelit. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Okey, kita tengok. Ada tanaman sayur-sayuran. Okey, yang ketiga, meningkatkan hasil tanaman. Okey, dengan penemuan baja, racun serangga dan penggunaan kaedah hidroponik. Maksudnya, dengan sains, kita boleh menghasilkan sayur-sayuran dengan banyak, sayur-sayuran dengan segar, sayur-sayuran dengan cepat. Okey, kaedah hidroponik. Salah satunya kalau mereka yang tinggal di bandar, di rumah apartmen, di rumah kondo yang tinggi, so sekarang pun dah boleh bercucuk tanam. Okey, tak perlu pada tanah yang luas, menggunakan kaedah hidroponik. Tak ada tanah pun boleh kan. Kalau kita tengok sekarang pun ramai musim PKP ni yang bercucuk tanam, tanah tepi-tepi balkoni kan. Itu adalah sains. Melalui sains dia jumpa baja, dia jumpa cara kaedah yang senang untuk bercucuk tanam. Okey, yang keempat, penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan, kawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Melalui sains kita boleh selamatkan ni kanak-kanak yang sakit. Okey, kita boleh buat pembedahan, kita boleh tahu, kita boleh cara untuk mengurangkan jangkitan coronavirus ini. Jadi itu semua melalui sains. Okey, dan Okey, teruskan ke muka surat yang seterusnya dalam buku teks. Boleh tengok bidang sains ya. Sebenarnya bidang sains ni boleh dibahagikan kepada sains ni boleh dibahagi kepada beberapa bidang. Okey, sebenarnya banyak tapi kita highlightkan kat sini ada 6 bidang. Okey, yang pertama bidang fizik. Okey, sebenarnya fizik ni tentang apa ya? Okey, sebenarnya fizik ni dia adalah berkaitan dengan kejuruteraan. Okey, berkaitan dengan kejuruteraan tenaga elektrik. Okey, siapa yang suka bekerja dengan mesin, okey dia ada contoh fizik lah. Okey, biologi. Okey, biologi adalah berkaitan dengan Okey, biologi ya. Okey, biologi adalah berkaitan dengan benda hidup. Kalau zoologi ni berkaitan dengan haiwan lah. Okey, zoo kan. Kita sebut zoo. Zoo sebenarnya adalah zoologi, bidang zoologi yang berkaitan dengan haiwan. Microbiologi berkaitan dengan mikroorganisma yang kecil dan juga fisiologi, botani tentang tumbuhan. Okey, yang ni seronok belajar sebab dia berkaitan dengan kita lah. Okey, kimia, tentang jiri dan tidak balas. Contohnya dia melibatkan bahan kimia, melibatkan forensik. Okey, itu adalah bidang kimia. Okey, apa pula geologi? Okey, geologi ni adalah berkaitan dengan batuan, mineral. Okey, dia kaji tentang geofizik, geokimia tu bidang dia lah. Okey, kaji tentang batuan. Astronomi, semua tahulah cikgu rasa astronomi ni berkaitan dengan planet, okay? Alam semesta. Contoh dia astrofizik. Meteorologi berkaitan dengan cuaca. Perubahan cuaca kita tengok kan dalam berita ramalan cuaca. So itu adalah berkaitan dengan meteorologi. Okay, ni contoh-contoh lah. Okay, bidang fizik, bidang biologi berkaitan dengan badan kita, organ kita, tumbuh-tumbuhan. Okay, itu biologi, benda hidup lah. Kimia pula, bahan-bahan tidak balas. Okay, itu adalah kimia, bidang kimia. Geologi berkaitan dengan batuan, nak kaji. Ada tak tinggalan tulang-tulang ke apa, itu geologi. Okay, astronomi, semua tahulah berkaitan dengan planet. Okay, meteorologi berkaitan dengan cuaca. Okey, bila kita cerita tentang bidang tadi semua dah nampak kan. Jadi sebenarnya kamu dah tahu dah kamu nanti menjurus kepada kerjaya apa. Daripada situ kita boleh tahu. Oh, saya sukalah tentang fizik. Mungkin cita-cita kamu lebih kepada jurutera. Oh, saya sukalah tengok organ-organ ni. Organ-organ ni boleh jadi doktor. Contoh macam tu. Guru ke. Okey, banyak lagi sebenarnya kerjaya. Okey, tentang inovasi ya. Okey, inovasi adalah kebanyakan mesin dan alat yang kita gunakan setiap hari adalah hasil rekod cipta. So, inovasi ni adalah hasil rekod cipta. Okey, inovasi. Contohnya kereta, kapal terbang, telefon, komputer dan sebagainya.
Kalau kita tengok dulu telefon bukan macam sekarang kan. Telefon dulu berat, okey, besar. Sekarang dah canggih. Jam pun dah boleh jadi sebagai telefon. So itu inovasi lah. Okey, mesin dan alat tersebut membantu kita menyelesaikan masalah dan kehidupan seharian, betul. Dengan ini semua sangat membantu kita dalam kehidupan kita seharian. Okay, kita tengok apa dia inovasi kapal terbang. Dengan sekarang ni kapal terbang dah canggih, dah besar. Ini telefon zaman dululah. Okay, telefon yang besar, berat. Okay, sekarang semua dah canggih kan. Okay, cikgu rasa itu saja untuk bab 1.1. Nanti kita akan sambung 1.2.